Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Negeri Sembilan, yang mana keputusan berakhir dengan keputusan seri 0-0. Jadi dengan agregat 2-1, Negeri Sembilan berjaya layak ke suku akhir pada TM Piala Malaysia kali ini. Dan untuk pasukan Kedah telah tersingkirlah. Jadi Kedah dah boleh mula untuk prepare bagi season hadapan, sebab dah kalah awal, so prepare lah untuk season hadapan, siap-siap. Jadi comeback stronger lah untuk pasukan Kedah. Dan untuk pasukan Negeri Sembilan, good luck untuk the next game dan semoga maju jaya ke peringkat yang lebih tinggi dalam saingan TM Piala Malaysia. Mana tahu ada rezeki nak ke Asia sekiranya menang TM Piala Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, seperti mana yang kita tahu, jika kita melihat daripada segi gameplay, Negeri Sembilan bermain dengan long and direct football, tetapi long and direct football mereka memang sangat-sangat berobjektif dan memang sangat-sangat influences yang memang sangat bagus lah. Mereka punya long ball bagus, mereka punya direct, mereka pandai untuk cari target man mereka dan sebagainya. Tetapi sayang, apabila direct and long ball mereka tu menjadi, cumanya beberapa kali mereka terperangkap dalam offside trap yang dilakukan oleh defense Kedah. Dan dalam pada masa yang sama, attacking third pasukan Negeri Sembilan tidaklah klinikal apabila mereka gagal untuk skor dan juga menjaringkan gol melalui percubaan-percubaan yang boleh dikatakan sepatutnya gol. Manakala untuk pasukan Kedah pula, apa yang boleh kita tahu, mereka punya corak permainan adalah based on build up ataupun ball position. Tetapi sayang, apabila banyak hantaran-hantaran ataupun gerakan build up play yang dilakukan oleh pasukan Kedah, seakan-akan tidak menjadi, terutamanya apabila masuk dalam attacking third, yang mana boleh dikatakan Kedah gagal untuk influence ataupun mencari pemain-pemain target man mereka seperti Ronald Ngah, dan kreativiti yang ditunjukkan oleh bahagian midfield pasukan Kedah juga agak kurang apabila kebergantungan mereka kepada Fayad dan juga Mardi terlalu tinggi. Sekiranya Fayad dan juga Mardi tak dapat hold ball ataupun tak boleh nak buat something, maka attacking pasukan Kedah memang tak ada benda lain lah yang boleh mereka lakukan selain mereka akan pump bola kepada Ronald Ngah. Tetapi benda macam tu memang agak impossible lah kalau nak buat dalam satu game berterusan, sebab senang dan mudah untuk dibaca oleh pasukan lawan yang mempunyai defense yang berpengalaman seperti Harold Goulon, Kuzaimi PE, yang mana mereka ni juga hebat daripada segi situasi one on one ataupun man to man marking. Jadi apabila Kedah nak cari Ronald Ngah saja tak boleh juga, apabila Kuzaimi PE ataupun Harold Goulon akan sentiasa menjaga pergerakan daripada Ronald Ngah. So apabila nak lepas situasi one on one tu disebabkan man to man marking, memang agak susah untuk Kedah masuk ataupun tembusi masuk dalam di box pasukan Negeri Sembilan. Baiklah, untuk ulasan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Negeri Sembilan. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Negeri Sembilan? Yang pertama, macam saya cakap, saya suka tentang typical ataupun type pasukan Negeri Sembilan daripada segi long and direct football, yang mana kalau kita lihat mereka kebanyakannya attack menggunakan bahagian wide area. Jadi apabila mereka menggunakan bahagian wide area ni, kelebihannya adalah dua, sebab mereka satu mempunyai crossing yang bagus, yang mana mereka ada player-player yang boleh supply bola kepada target man mereka dengan hantaran-hantaran jauh yang bagus ataupun hantaran-hantaran lintang ke dalam kotak penalti dengan sangat-sangat bagus. Player seperti Cik Rashid, Zamri Bin, Yashir Pinto, Omid Nazari, mereka ni mempunyai kelebihan untuk menghantar bola ke dalam kotak penalti ataupun hantaran-hantaran jauh kepada target man seperti Matthew Alves dan juga Gustavo dengan sangat-sangat bagus. Jadi apabila mereka ada player-player sebegini, maka Negeri Sembilan akan lebih selesa untuk bermain dengan corak hantaran long and direct football. Jadi kita boleh tengoklah banyak gerakan-gerakan yang diciptakan oleh pasukan Negeri Sembilan memang berpaksikan kepada wide area. Tetapi kena ingat, apabila berpaksikan kepada wide area ni, sebenarnya pasukan Negeri Sembilan sentiasa memberi backup play kepada wingback. Contohnya saya bagi di bahagian kanan mereka ada Cik Rashid yang bertindak sebagai right wingback. Jadi apabila pasukan Negeri Sembilan nak attack belah kanan, maka Cik Rashid akan dibantu oleh Yashir Pinto ataupun Zakwan Adha
ketika first half untuk mengcover bahagian wide area. Jadi mereka akan meletakkan seorang target man sahaja di hadapan, iaitu Matthew Alves, ataupun mereka akan push Zaquan Adha untuk membentuk 3-5-2 bersama dengan Matthew Alves, dua striker di hadapan untuk masuk dalam di box ataupun dalam kotak penalti, dan Yasir Pinto akan bertindak sebagai wide attacking midfielder untuk backup kepada Cik Rashid di bahagian kanan, dan mereka akhirnya akan terus supply bola ke dalam kotak penalti. Begitu juga dengan bahagian kiri, Omid Nazari yang bertindak sebagai wide attacking midfielder akan sentiasa support Zamri Pin yang berada di bahagian kiri. So finally, apa tujuan mereka bermain dengan direct on football adalah untuk supply bola ke bahagian hadapan sebanyak yang mungkin, dan kalau boleh mereka nak hantar bola secara direct kepada target man daripada bawah terus ke atas. So benda tu memang sangat-sangat bagus lah, sebab mereka ada player-player yang berkualiti, dan di hadapan pula mereka ada Matthew Alves, yang mana Matthew Alves ni ada kelebihan daripada segi pace, ball control dan juga dribbling yang bagus, dan dia pandai juga untuk ada kelebihan daripada segi fizikal. Jadi apabila dia dapat bola, dia boleh hold ball dan dia boleh bawa bola ke hadapan sebelum melakukan percubaan. Begitu juga di second half, apabila Zaquan Adha digantikan dengan Gustavo, mereka ada dua typical striker yang ada fizikal yang lebih besar dan mempunyai kelebihan fizikal. Jadi apabila direct ball dilakukan kepada pemain-pemain hadapan ni, mereka dapat bola, mereka boleh hold up the ball dan mereka boleh turning ataupun melakukan percubaan ataupun bawa bola lebih ke hadapan. Cumanya apa yang menjadi penghalang pasukan Negeri Sembilan dalam convert peluang-peluang yang ada adalah daripada segi klinikal. Apabila finishing pasukan Negeri Sembilan agak kurang, yang mana mereka gagal untuk menjaringkan gol dengan percubaan yang banyak, dan dalam pada masa yang sama dibantu juga dengan kecekapan Ifwak dan dibantu juga dengan kecekapan tiang gol yang menghalang beberapa percubaan daripada pasukan Negeri Sembilan. So apa yang boleh dibaiki oleh Negeri Sembilan dalam corak permainan sebegitu adalah mereka perlu memastikan yang finishing drill mereka perlu ditingkatkan untuk memastikan yang mereka tak buat mistake dalam menyudahkan peluang-peluang yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk pasukan Negeri Sembilan, mereka punya defense department yang diketuai oleh Herod Golon dan juga Kuzaimi PE memang sangat tip-top apabila mereka berjaya untuk menetralkan bahagian attacking pasukan Kedah daripada segi man to man marking. Bahkan untuk bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan juga, mereka berjaya untuk memastikan yang Kedah tak boleh nak attract ataupun tak boleh nak masuk ke bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan. Jadi apabila Kedah tak boleh nak terlalu masuk ke bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan, mereka push untuk pasukan Kedah bermain dengan terlalu wide lah. So apabila Kedah bermain dengan terlalu wide, maka kebergantungan Kedah hanyalah kepada bahagian winger, kepada Mardi, kepada Fayad. Kalau Mardi dengan Fayad tak hidup, maka Kedah punya attacking style pun tak hidup. So benda tu memang agak menyukarkan pasukan Kedah untuk attack. Tetapi daripada segi build up dan juga ball position, Kedah still lagi ada beberapa gerakan yang bagus lah. Cumanya defense department pasukan Negeri Sembilan lebih solid ketika bertahan. Itu untuk pasukan Negeri Sembilan. Secara keseluruhannya pasukan Negeri Sembilan bermain dengan baik, long and direct football yang berobjektif, cumanya finishing mereka kurang. Itu untuk Negeri Sembilan. Untuk pasukan Kedah, sebenarnya game ni boleh saya katakan ada improvement yang banyak berbanding game-game yang sebelum ni yang kalah 6 kali berturut-turut tu kan. Jadi apakah improvement tersebut? Improvement tersebut yang kita boleh lihat adalah daripada segi penggunaan Kamel di bahagian kanan. Untuk game ni kita boleh katakan Kamel bermain dengan sangat baik apabila beliau banyak involve dengan berani untuk naik lebih tinggi dan bertindak dengan lebih ofensif untuk melakukan overlap dan juga combination play dengan Fayad di bahagian kanan. So kita boleh nampak lah Kamel untuk game ni memang sangat-sangat efektif dan sangat berani. So benda tu adalah the new thing untuk Kamel. Jadi kalau dia boleh tingkatkan mutu untuk menjadi player yang lebih ofensif dan berani untuk naik, dia akan jadi one of the best right back yang ada untuk pasukan Kedah pada season hadapan. So untuk kami tingkatkan mutu permainan dan teruskan semangat juang anda ada masa depan yang sangat cerah. Itu untuk kami. Untuk pasukan Kedah punya defense department, saya boleh puji sikit lah. Apabila mereka tahu pasukan Negeri Sembilan bermain dalam konsep direct and long ball, maka apa yang dilakukan oleh pasukan Kedah adalah beberapa kali mereka cuba untuk memerangkap attacking pasukan Negeri Sembilan dalam offside trap, dan offside trap yang dilakukan
dilakukan oleh pasukan Kedah sebenarnya beberapa kali berjaya. So benda tu agak bagus, that is a good point, that's a good thing. So pasukan Kedah berjaya untuk memerangkap attacking pasukan Negeri Sembilan dalam offside track dan memastikan yang mereka tak mampu untuk teruskan serangan ke arah gawang Kedah apabila offside track tu berjaya. Dan yang seterusnya tentang Ifwak. Ifwak saya boleh puji sebab Ifwak bermain dengan cemerlang. Bagi saya Ifwak is the great wall, dia adalah benteng yang kebal untuk pasukan Kedah. Kalau tak ada Ifwak memang sukarlah untuk Kedah mempertahankan kedudukan seri tersebut. Jadi antara goalkeeper pasukan Kedah tiga Syaril dan juga Ilham, Ifwak adalah yang paling reliable sekali lah, yang paling boleh diharapkan. Antara kelemahan Kedah yang paling ketara boleh saya cakapkan, bahagian tengah tak boleh nak hidup dan mereka kekurangan kreativiti daripada segi build-up play, mereka kurang. So mereka tak boleh nak create banyak attacking ataupun variation of attacking untuk membantu road tengah. So mereka tak ada support yang banyak kepada road tengah disebabkan mereka terlalu rely on Mardi and Fayad di bahagian wide area. Jadi benda tu yang menjadikan bahagian attacking pasukan Kedah tidak terlalu efektif dan efisien ketika menyerang. Jadi Kedah kena perbaiki banyak jugalah kalau nak sembang memang panjang. So itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.